Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Klub 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami Detect Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami Detect Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kakak nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Tu cakap, "Kak, kau buat apa?" Dia buat dia diam je. Dia diam, lepas tu dia nyangkung tau. Nyangkung tengok saya. Tiba-tiba dia nangis. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam Puaka. Macam mana, semua sihat? Okey, Alhamdulillah. Apa-apa pun kenalah jaga diri Zaman-zaman sekarang ni, COVID ni semua, kata orang tu jangan selfish. Kita kena jaga juga orang lain. Kalau anda rasa kurang sihat, duduk rumah. Duduk rumah, tengok Puaka. Macam. Okey, untuk Puaka malam ni, kita ada tamu Puaka kita. Dia, kata orang tu, boleh dikatakan pendatang baru dalam dunia arena industri seni lah, nyanyi. Ini dia Hazrul Haziq. Ya, saya. Okey. Baru kan? Baru single. Lagu single. Dah dah 3 dah 3 lagu. Tak ikut malu sih. So dah first single Biarkan Berlalu. Tu yang kat Manja. Semua kat Manja. Oh, semua kat Manja. Tiga kat Manja. Bila kat Puaka? Gitu tiba-tiba. Ni first time yang masuk. Terima kasih Abang Sudadi invite saya. Okay, sama. Gila Jangan nervous. Okay. Cerita apa? Okay, macam biasalah. Kita tak nak... Okay, si Hazrul ni dia menyanyi. Kalau orang dengar lagu-lagu dia kat YouTube ada kan? YouTube ada. Boleh request kat radio juga. Boleh request kat radio. Ria. Okay, boleh. Warna semua boleh. Boleh, memang boleh. So, request macam mana Ada tak macam picit nombor-nombor apa? Ada. Kalau request for Ria is only Saturday and Sunday. 89.7 FM Ria. Then request lah, saya ingin request lagu daripada Hazrul Haziq ke apa-apa. Dan hashtag Jukebox 897. Okay. Ni hari Khamis lagi 2 hari Okay, semua kena minta. Okay. So kita mulakan dengan kita punya story. Yang pertama, cerita seram. Ada banyak? Ada. Dengar-dengar macam banyak Banyak. Yang nak dari kecil punya pun ada. Oh, dari kecil boleh? Okay. Cerita dia macam ni. Dulu saya tinggal di Serenggun. Salah satu Serenggun area lah, one of the Serenggun area. Rumah tu 5 bilik. So saya, mak saya, bapak saya dengan kakak saya. Masa tu adik saya belum lahir lagi lah. So kita 4 orang. So semua bilik sendiri. Dan ada satu bilik kosong. Okay, so saya ni selalu, masa tu saya dah umur Primary 1 umur apa Primary 1 7 7, 6 macam tu lah. So saya selalu malam pergi toilet kat sofa, how to say so far so good lah. Sofa so good kat tepi. Jangan nanti tak. Okay, sorry. Kat tepi sofa dekat dengan toilet. Kat situ selalu mak saya akan letak macam pasu bunga tau. Okay. Pasu bunga kat sana. Then sofa dekat sini, toilet kat sini. So kalau nak pergi toilet dari sini keluar, nak kena masuk sana kan. And selalu malam-malam memang saya nampak lah ada orang duduk, ada orang ni, tapi tak takut sebab masih kecil. Masa tu tak ada fikir lah. Dia is seorang nenek macam nenek kecil aje. Kecil. So kalau dia ada kat sana, rumah akan ada satu bau macam busuk bau macam rat mati tau. Bau macam bangkai gitu. Tikus Yes, tikus mati, bau macam tong sampah. So dah banyak kali jadi macam tu. So memang itu 1 week before kita pindah rumah, sebelum nak pindah rumah lah. Benda tu dah happen dah lama. Cuba saya tak tahulah, mak saya yang tahu benda macam ni. So sebelum 3 days or 2 days sebelum pindah, kakak saya demam. So bila kakak saya demam, bilik dia sendiri, bilik dia facing tong sampah besar tu, garbage bin kat luar kan. Okay. So rumah saya tu tingkat 5. And dia punya tingkap tu terbuka malam-malam. Saya tidur bilik sendiri, saya facing kat dia punya bilik, dia facing towards my room right. Saya tengok dia tengah duduk tau, sikat rambut macam ni. Masa tu dia tengah demam. Dia tak buat macam gitu. So tengok asal macam weird dah. Pasal tu tengah kecil kan. So cakap, "Kak, kau buat apa?" Dia buat dia diam Dia diam, lepas tu dia nyangkung tau. Nyangkung tengok saya. Tiba-tiba dia nangis. Bila dia dah nangis tu kan, saya yang takut lah. Saya dah nangis dulu. Pasal tengah kecil kita tak tahu apa kan. Kali tengok kat belakang
mak saya dah lari masuk bilik kakak. Lepas tu tengok, kenapa Jenny macam ni, badan dia dah panas. Habis dia cakap dia nampak kat garbage bin tu kan ada orang terbang. Tak tahu lah apa yang dia nampak. Saya tak tahu because I didn't saw. And my mom dah tahulah benda tu memang ada. So semua masuk bilik. And paling this one very funny lah, because my dad ni dia sembarang sikit. Dia macam tak percaya benda-benda macam ni. Dia ambil apa tu, parang tu, sapu lidi. Dia pergi kat toilet sana, tak tahu dia kerja apa benda pun tak tahu. Dia macam pekik-pekik. Saya tanya ni kenapa kan. My dad lah. So after that day left with like one day lah, dalam satu hari gitu ada ustaz datang rumah lah, cakap rumah ni keras, kenapa korang masih boleh stay benda macam ni kan. Then after that the last day, bila kita dah pack semua barang semua kan, I cut short the story. Bila pack semua dah barang, nak pindah pergi tempat lain, dari atas rumah saya tingkat 5 kan, kita tengok atas kan, ada orang lambai tau kat tingkap dapur, ada orang lambai. Kita semua nampak. Yang saya nampak, tapi saya tak takut, masa tak tahulah pasal tengah kecil. So perempuan kita perempuan. I think it's the same nenek lah, dia tua berbusuk tau. Arwah nenek saya pun pernah pingsan bila kan ada tong sampah yang buka kat luar, buang terus masuk bawah kan. Dia masuk bilik, dia masuk balik, dia pingsan. Dia cakap dia tak boleh diri. Saya kata asal tak boleh diri ni, rumah kau ni tak bagus lah, dia cakap situ. Tak tahu kenapa tak, semua solat kat dalam, mak bapak saya solat, tapi tak tahulah kenapa benda tu ada. Then after that bila ada Cina yang ambil tau, next owner yang Cina, diorang cakap tempat rumah tu bagus, dia suka. So yang tempat apa yang saya nampak tu kat sana dia buat temple punya tempat sembahyang diorang. Itulah suara. Habis ustaz cakap tempat keras tu je, tak cakap apa lagi? Keras mula sebelum tu India yang orang India kita ambil dari India kan. One of them grandma ke apa yang pass away macam tu, saya lupa lah. Dah lama kan, masa kecil tu. Itulah cerita tu kat Serangoon tau. Kat Serangoon Avenue 2. Pernah balik ke sana tengok-tengok ke? Tak payah. Tak, dia just in front sekolah. Dulu tak ada sekolah Rosyth, dia just sekolah Rosyth tu. Dulu padang lapang, tak ada apa-apa. Okey. Kau siapa yang tinggal kat sana tu? Okeylah. Dia cakap benda ni ada sebab dulu saya memang tak percaya benda-benda macam ni. Kadang kita tak nampak, kita tak tahu tau. Macam ni main-main lah tengok. Padahal actually benda tu ada. Kita tahu. So kalau sekarang saya tahu, kalau benda tu ada kan, you just walk somewhere, suddenly your bulu rumah ternaik. Confirm dia ada. Cuba dia tak menjelma. Dia takkan keluar macam tu. Ni si Aziz ni dia banyak cerita. So bila banyak cerita ni memang ada tak orang cakap macam awak ni ada third eye lah, boleh. Memang ada third eye ke apa macam mana ni? Tak ada third eye. Tak ada. Tak pernah orang cakap third eye. Tak, saya kalau cerita dengan kawan, diorang ingat saya main-main. Sebab muka saya ni muka joke-joke, kadang fikir saya main-main. Tapi banyak kali lah jadi benda-benda macam ni. Okay. So next story. Cerita seterusnya daripada Serangoon kita ke Kubur Kasim. Kubur Kasim. Kubur Kasim. Kubur Kasim. Siglap. Siglap Road. Saya pernah ke sana. Pernah pergi? Pernah. Ikut orang pergi ghost hunting. Jangan buat semua dah lama. Sebab nak pergi sana, diorang cakap dia punya tanah tu apa tau, masih macam pasir laut. Diorang cakap. Sebab tu nak ke sana nak tengok macam betul ke tidak. Sebab orang cakap macam itulah. Tempat lama kan. Tak masuk dalam? Masuk dalam. Ada orang kat dalam? Orang mati. Gurau. Tak ada orang? Tak ada. Saya pergi dulu masa saya Sek 2, Sek 3 macam tu. Saya suka cycling malam-malam. So seorang masuk kubur tu? Tak ada. Ramai macam 4-5 orang di sana. So kita cycle, memang nak masuk tau. Sebelum masuk tu memang dulu orang kata sebelum masuk kubur kau kena baca ni, macam kena beri salam. Kita orang sembarang lah kan, tengah kecil-kecil macam tu. Masuk. Bila masuk memang gelap lah, tak nampak apa, tak ada function pun. Kita pergi sana tu explore, nak rasa takut-takut macam tu kan. So kita orang just pergi. Kawan saya ni dia ada nampak je berani lah, tattoo satu badan tau. Macam betul dia jalan depan. Lepas tu pintu dia kan papan besar kan, macam pintu gerbang gitu besar. Dia masuk, patah balik belakang aja, kau pasal tak ada apa-apa, aku nampak orang kat dalam. Dia cakap macam tu. Kat dalam tu memang ada pondok. Ada? Yes, ada pondok. So bila kita jalan malam, kita tak nampak tau. So kita pakai torchlight kan, ada macam ular kecil-kecil, kat
kat tepi-tepi Tak macam nampak. ular-ular daun macam tu. So kita dah jalan dalam ada satu pondok. Pondok tu dalam tu memang ada orang. Oh, ya. Ada orang. Dia orang Malaysia yang tukang jaga Tukang jaga kubur. Tukang jaga kubur. Okay. So kita dah lepak-lepak berbual dengan dia kan semua. Habis dia cakap, asal korang datang sini tak bagus lah macam malam-malam datang sini kan. Dia cakap dia kat sini sebab dia dah lama jaga. So berbual dengan dia semua, okey lah. Apa Abang Nordin ni? Apa dah? Dia macam Indian guys. Saya ingat lagi lah masa kecil. Habis dia cakap, sini korang tak nampak apa-apa kan? Dia kata aku boleh lock. Dia cakap dia boleh lock kita orang kat dalam kasi tak keluar. Oh ya? Yeah. Dia cakap macam tu. Sebab dia tak percaya lah kan. Tak percaya. Then my kawan ni cakap, yang ada tattoo cakap, try lah bang, lock aja lah. Kita pun nak try. Tapi kalau dia ikut balik, minta maaf tau, tak boleh nak bawa. Tak boleh nak bawa keluar lah, it's your problem already. So kita orang macam, okay tak apalah, jangan. So dia cakap pukul 3 pagi, korang just tengok je kat kubur-kubur ni, akan nampak bayang-bayang. Memang nampak bang. Pukul dalam pagi macam 2 lebih nak masuk 3 kan. Kubur semua je terang tau kat sana. Pasal moon kan kat atas. And nampak macam baby lari berapa kecil. Itu je lah experience kat kubur. Semua nampak? Semua orang nampak. Itu timing dia. And dia dah cakap this timing kalau ada moon tu dah light up kat sana kan, korang akan nampak. Korang tengok je, ada nampak shadow. Tapi kita orang tak takut pasal dah lama kat sana. Dah macam 2-3 hours berbang-abang tu kan. Jadi tak takut tau. So balik dia macam happy lah tadi kita orang nampak gitu Wow, exciting lah. Lepas tu balik tak ada apa-apa? Tak ada ikut balik ke? Tak ada. Itu je. Tu cerita lama lah sektori gitu. Okay, lepas dengar cerita daripada Hazrul ni, korang pula jangan nak pergi sana jumpa abang tu. Abang tu dah tak ada. Oh, tak ada. That time ada ghost file hunter. Dia tanya saya. Dia cakap that uncle is still there. Saya I know. Diorang pergi tak ada. Diorang pergi tak ada. Jangan cuba kita tak tanggung. Okay. Wow, cerita kat kubur. Jom, lepas ni kita pergi. Baru cakap jangan pergi. Okay, cerita seterusnya. Daripada Serenggung ke Kubur Kasim, kita ke mana camp. Saya dulu camp saya kat Lim Chukang. Lim Chukang camp. So saya ni kat camp memang, nanti siapa-siapa yang tengok video ni diorang akan tahulah saya ni macam naughty dulu kat camp kan. So selalu memang saya je lah tak boleh balik. Kena SOL, tak dapat balik semua kan. So bila kena SOL tu kita seorang kat camp. Dia ada Alpha, Bravo, Charlie, ada 4 ni lah. So bila semua dah balik, saya infantry, so Saturday Sunday semua diorang dapat balik kan. Saya tak dapat balik, saya kat camp. So time tu lah mandi seorang, semua sendiri masa tu. Then last time tak boleh bawa camera phone kan. Army sekarang dah boleh. So bila time nak mandi tu dah biasa, dah jadi macam biasa lah. Bila nak mandi tu toilet memang auto light tau, macam lampu dia terbuka tu. Tapi sana memang bukan tak ada auto light tu, toilet lama. Tapi bila saya masuk tu, bila tengah mandi tu lampu tertutup, bunyi pintu sebelah, orang hentak. Seorang tau kat camp. I mean kalau tengah ramai-ramai pun tak ada orang kat sana berani pergi toilet sendiri malam-malam. Diorang akan kejut kawan saya, teman aku pergi toilet. Pasal belakang tu is kubur. So masa tu pernah nampak satu kali je lah. Ni tak tahulah mimpi ke apa. Saya tengah baring, tengah tidur. SOL kan seorang, tak ada orang tau. So sarjan kat bawah, memang kat bang sendiri kan. So tengah baring, rasa orang pijak tau. Pijak. Hempap gitu rasa hempap. Itu rasa paling tak best. Yalah, tak best gila rasa dia macam, you know, you can't even breathe now. They say you can baca-baca. You can boleh baca but your mulut tak boleh buka. Correct. You baca dalam hati tu, benda akan keluar sendiri and dia akan hempap lagi kalau you rasa takut-takut. Benda tu. So I dah kena like a few times benda tu. So yang first time dia just gone macam gitu, then I rasa I too stress ke apa kat dalam camp kan. Then the next time kena lagi macam tu. Tapi ni kali I nampak, bila pasal I tidur kat sini double decker, I tidur kat bawah, atas memang tak ada orang. So baring sini tingkap facing toilet. So bila dah kena hempap tu, ni this is the different day lah. Dah kena hempap tu, bila saya pusing kan, ada muka tau, like tingkap. Muka kotor-kotor macam ni kan. Tu macam cerita. Ini semua perempuan tau, macam busuk-busuk muka, like kopek-kopek. I tak tahu macam ni explain lah, but tengok geli. So bila nampak dia terkejut tu, saya terajang pintu ni tingkap pecah, kaki memang koyak, darah that time. Habis semua bangun tau, masa tu semua ada kat camp, semua bangun. Habis diorang ingat
saya ni Azul ni main-main tau. Dia sengaja nak attract attention. Benda macam tu orang cakap. Bila saya nampak benda tu, itu first time nampak. Maybe pasal saya stres ke apa kan, benda tu akan datang kacau. Bila ada kita stres ke kan, lagi sometimes dalam kan saya cakap saya jahat ke apa, kadang tak solat kan, benda-benda macam ni dia akan ikut. Lepas tu kena lagi kena tak dah kena, maksudnya macam dah pecahkan tingkap camp, kena denda lagi, kena apa bukan kena denda, diorang cakap ni saya main-main. Saya main-main. Takkan lah saya nak pergi tendang tu tingkap, kaki darah sendiri tau. Tengah tidur malam-malam pukul 1-2 lebih pagi. Itu saya ingat lah muka dia, rambut macam busuk-busuk. How to explain tak tahulah, just kotor, dirty face. Badan tak nampak, is like the head. Dia macam cerita tu apa, poltergeist. Poltergeist is something macam tu, yang kepala kan. Yang penanggal is it? Bukan, dia kan kena sampuk waktu muka dia macam kopik-kopik kotor-kotor gitu. I think one day you kena nampak lah bang, then you tahu. Korang asam. Korang asam ni. Keluar, next tamu. Kita cut short 10 minit je cerita ni. Korang asam one day you mesti nampak korang asam. Memang korang asam. Sometimes bila kita tak nampak kan, kita orang takkan tahu tau. Hati kita gini merepek lah berbual. Orang takkan percaya meh. So bila dah kena baru betul lah benda ni ada. Dulu saya lagi tak percaya. Dulu saya yang Cina-Cina sembahyang tu kan, saya suka bawa main tau. Bawa main, my friends cakap jangan bawa main. Benda tu saya main, saya campak-campak, dan buah dia kita orang ambil makan macam naughty lah dulu. Primary school memang tu kena kacau tau. Dan kawan saya main kaki lebam. Lebam like blue black, dan dia kena pergi ke temple lah silap. Dan mak dia tu marah saya. Kau jangan ajar anak aku bukan-bukan. I mean don't play lah with religious thing. Benda-benda sini jangan main. Suka ambil 5 orang 5. Tu dululah bang, main bola, tersipak, sengaja sipak benda tu. Pernah ambil 5 orang? Tak pernah? Pernah ke? Syafiq pernah? Pernah. Yang kat tepi-tepi tu Pergi lagi best tau, kita pergi level tingkat satu tingkat, kita ada 5 kita makan, kita ambil, kita 5 tapi tak ada apa-apa lah. Tu dulu. Mesti budak-budak lagi. Good. Okay bang. Okay. Cerita yang lama kita jangan ingatkan balik, kita teruskan cerita seram. Tu camp Okay, yang tu camp. Ada tak yang macam paling seram sekali, yang macam still tengah prowling, kita buat guard duty 2 orang. Guard duty paling ramai yang tak suka lah kalau kena Saturday Sunday kan. Guard duty sebab semua orang dah balik. Betul. So kita buat 2 orang kat camp. Memang jalan depan belakang lah kan, pusing. Habis kawan saya ni malas-malas jalan. Saya pun ikut dia lah, malas-malas kan. Kita keluar pelan-pelan. Bila dia nampak ada tempat tu nama lah. So tempat tu memang orang tak nak masuk lah. Pasal tak ada benda, because banyak ular kat sana. Ular yang colour hitam. So diorang pun takut nak masuk. So bila dah masuk sana, saya tak masuk. Tapi kawan saya dia dah pergi masuk. Dia pergi jalan seorang, tengah main handphone. Tengok dia dekat ujung. Cakap pakik, oi kau pergi mana? Dia dah patah balik. Tak, tadi aku jalan dengan kau lah kat sana. Benda aku kat sini, aku belum bergerak pun. Dia kata serius lah Zul. Macam serius lah. Tu dia dah jalan lah. Terus tulis kat paper tu kan, tak jadi proud, cakap hujan. Padahal tak hujan pun. Kan dia jalan dengan orang lain dia jalan dengan orang lain. Dia nampak macam saya, dia jalan dengan orang lain. Itulah kat camp tak baik sangat. Itu je yang saya kena, saya tendang tingkap. Tu satu company saya tahulah. Tak bagi tahu. Okay. Sorry. Memang camp tu banyak orang cerita, camp tu memang ada macam-macam. Ya, tapi so far alhamdulillah tak pernah. Tapi orang experience, campmate lain, diorang nampak ada orang tinggi jalan pas by kita punya kat dalam bilik bang. So where I punya katil dah main door kan. So dia jalan sini, dia tak boleh keluar, tak tahu kenapa, dia pusing kanan kiri, terbalik belakang. Tapi ada rambut. Alamak. Yalah, ada rambut. Sebab tu one of them dia ceritakan besok, takkan si satu budak ni dia macam American tau, slang dia mungkin budak universiti kan. Lepas tu dia cakap, ni Americannya budak ni, takkan dia ni sebab dia yang paling tinggi. Tapi kita semua rambut dah botak, takkan dia rambut panjang. Tu. Jadi kat camp tak ada cerita ke dulu? Tak ada. Tu je. Dari tadi saya yang bercerita. Yalah, memang cerita ni untuk tamu bercerita. Kan? Okay, so
Okay, the recent one is it? Mana yang tu dengar pasal ada tak macam pergi holiday ke, naik cruise ke, apa ke? Oh, cruise ada. Saya kerja dekat cruise. Masa tu tengah quarantine. So kita kena jaga all the buyers Indian from other country kan. Swabber lah ni. Swabber. Okay. So kena jaga dorang, kena swab untuk dorang. So sekarang kita orang tak balik tidur sana kan. So kat cruise ni memang banyak. Cuba tak nampak. Dia just bunyi perempuan pekik. Tu banyak kali lah. Ramai-ramai semua tahu. Kat dalam cruise? Kat dalam cruise kapal tu orang pekik. Tak ada perempuan pun. Tapi suara perempuan pekik. Saya tengah call kawan saya. Jangan kau pekik-pekik kenapa? Aku tengah cakap dengan kau macam mana aku nak pekik. Faham tak? Belakang bunyi very clear. Macam kat laut kan, kat tepi-tepi laut. Macam tu memang tempat dorang lah. It's their place. Cruise tak banyak sangat story. Habis selain daripada pekik ada tak yang lain? Tak ada. Kena tarik-tarik ke? Sebab movie kan tarik selimut lah, tarik apa tak ada. Itu drama. Itu drama sangat. Tapi kalau ada satu bilik ni, dia bilik number 505 lah, saya masih ingat lagi. Tu semua orang tak nak pergi sana sebab ada orang bunuh diri kat dalam dalam cruise tu. Then bila jalan sana, diorang sana ada cleaner lah. Cleaner akan bersihkan. Tapi tu bilik memang selalu jalan sana satu macam lah. Rasa dia macam tak best tau. Memang tak tahu. Kita naik sendiri bulu-bulu. Ya. Entah sekarang ni boleh pergi naik cruise ke tidak. Sebab saya ni kena tak lama lagi kena naik cruise ni dengan Ustaz. Cruise. Saya dengan Ustaz naik cruise. Puaka berholiday. Tapi tak tahulah jadi ke tidak. Tengok je lah macam mana. Oh ya, kat cruise masih ada lagi satu. Yang tengah tidur. Tengah tidur. Kat sana diorang cakap jangan tidur sebab yalah kadang kita dah terpenat kan, dah tak kisah tau. So kita dah just orang pesan jangan tidur. Jangan tidur dekat bilik tu. Bilik yang tadi tu cakap tu. Bilik sebelah dia. Okay. So tu tak ada apa-apa. Yang bilik 505 tu memang so kita tidur kat 504. Tidur lah sendiri. I go myself tidur. Kat dalam. Bila tengah tidur tu kan, itu memang ada orang tarik kasut. Ya. Pasal kita nak rest kejap, power nap macam 5-10 minit kan. Rasa macam rasa kalau kita rasa dia bangun tak ada apa-apa. Baru dia tidur lagi. Bangun sekali, kena lagi sekali, taruh keluar. Tak ada cakap. Dia terkejut. Dia terkejut. So, tu 2 kali je lah dia tarik itu macam mana? 2 kali 3 kali dah tak dapat lah. Dah bangun keluar. Tapi tak pernah macam nampak dia menjelma ke apa-apa? Selain pada suara-suara, dia tarik, dia kacau-kacau gitu je lah? Kat cruise tak ada. Dia bunyi-bunyi weird. Dia rasa macam sejuk-sejuk. Rasa? Mana-mana, yes. Benda tu akan ada. Dia lagi kalau macam handphone, kalau ada handphone kan, you tengah bercakap ke apa dan you rasa creepy kan, handphone akan drain bateri. That means dia ada kat sana. Pasal benda ni dia ada kena-mena dengan electrical something macam tu lah. Dia akan tarik power bateri. Tengok kat studio ni power semua okey Kita okey sini, power masih banyak ni, 70 lebih. Tak apa lagi. Tak apa. Okey. Mesti okey. Okey kan? Okey. Baca cerita, apa kata kita rehat sekejap kita dengar apa pihak penaja nak cakap. Okey, silakan. Macam guys tadi cerita seram tak? Sebelum kita sambung balik cerita seram tadi, I want to share with you about Contra. Ingat tak dulu kita main game Contra? Up, down, left, right, BA, select, start. Dapat apa? Dapat 100 life. Tapi sekarang kita tak nak bawa pasal Contra game. I want to tell you about Contra jual beli rumah dengan serentak. Okay, pasal actually banyak orang kat luar sana when they call me cakap, Sani, I nak jual rumah tapi takut dah. Kalau dah jual, tak ada tempat teduh. So actually there is a way untuk kita jual dengan beli serentak dan sentiasa kita ada tempat teduh. Okay, tapi tak semua orang boleh pakai Contra facility. Okay, jadi to know more about this Contra facility, hubungi kami, the tech team at this number. Okay, I wait for you. Okay, let's get on to the show. Itu dia. Kalau korang tu semua ada soalan-soalan pada ejen-ejen rumah kan, the tech team, bolehlah ke IG mereka dan tanya apa-apa soalan. Dan sekiranya korang semua nak ada plan nak jual rumah, nak beli rumah, nak sewa rumah, nak sewakan rumah dan sebagainya,
boleh ke IG mereka. Okay, sekarang kita balik ke cerita jeng. Okay. Ni cerita pasal satu nenek creepy. Nenek creepy Nenek creepy. So saya pergi rumah kawan saya lah. Saya tu kat Aljunied. Okay, saya pergi rumah dia. So rumah dia tu memang tak ada orang tinggal lah. Kiri kanan tu macam rumah sewa. So it's like office. And kat sana saya time tu saya pergi Maghrib baru saya nak balik dari sana tau. Sebab rushing kan, nak balik hujan. So sebelum book Grab tu saya pergi toilet dulu. So dia pergi toilet, kat dalam toilet tu saya ingat kawan saya masuk tau, macam kacau kan. Macam kacau. Saya tengok sebelah memang tak ada orang, tapi bunyi orang batuk. So saya patah balik tanya, kau tadi kau pergi toilet kau batuk Sekarang tak ada. Okay, tak ada, tak kisah. Tu masih tak rasa apa-apa. Macam tak okay lagi. So bila dah balik tu kan, bila balik dekat because I staying at Paya Lebar. Dekat Paya Lebar tu ada satu longkang panjang tau. Track panjang. Kat sana ada satu like orang tua, macam biasa-biasa punya orang tua. Dia duduk kat sana macam orang tengah sedekah. Sekali dia cakap, Dik memang jalan 2 orang aja ke? Dia cakap macam tu. Dia tanya? Dia tanya. Pasal ini dah kenapa? Nak nampak macam orang sedekah. Memang dah sedekah. Kena kasih dia $2. Lepas tu dia cakap, memang jalan 2 orang aja. Apa ni jalan 2 orang Jadi curious tau. Selepas dia cakap gitu, lepas tu tengkuk bulu tengkuk ni semua beremang automatik ni. Tapi waktu tu jalan seorang ke 2 orang? So memang seorang. Tapi dia cakap jalan 2 orang. Itu yang buat pelik sini dah kenapa. Habis tu time dah kasih dia $2 tu. I tak tahulah nenek ni siapa, hantu ke apa ke. So bila I dah balik next week dia I dapat duit yang $2 tu. Berganda I jumpa duit. Dalam plastic bag macam orang pergi pasar. Ikat duit dalam ada 100 plus. After I give that nenek tu, I tak tahulah tu apa. Dia I tanya mama, tu apa? Tak tahu, maybe orang kacau kau, tak tahulah. Malaikat, can be lah, we don't know kan. So itu peristiwa yang tak pernah jadi. Itu first time jadi macam tu. After going to my friend punya rumah kan, sebab ada orang batuk. Habis dia cakap jalan seorang apa tak. Habis duit tu buat apa? Bagi beli kasut. Wow, 100 lebih 100. Almost 200. Pasal dia lipat dengan rubber band. Wow. Ni cakap pasal macam sedekah-sedekahkan orang ni, kita kena percaya, kita kena rajin-rajin sedekahkan orang walaupun $1 pun kan. Even 10 sen pun. Betul. Sebab pernah cakap $1, pernah juga kasih $2 pergi kat masjid tu kan. Masjid ada $1. Betul. Semalam Jumaat silap. Tu dulu taruh $2, keluar dapat call, ada job gini-gini. Okay. Macam tu. Mungkin coincident. Betul. Jadi ini kata orang tu ialah rezeki, mungkin kita kasih kat orang, kita share kat orang, mungkin Tuhan akan balas dengan yang lebih banyak kan. So yalah macam tu lah. Rajin-rajin yang kat rumah tu ajalah anaknya semua nampak orang susah ke apa, kasihlah $2 ke, tak kisah. 10 sen, 50 sen pun boleh. Kalau orang tu nak menipu ke apa, biarkan asalkan kita kasih. Intention kita orang kan. Okay, so daripada nenek creepy ke koki. Ada still lagi? Yang pernah dengar kawan punya cerita ke? Saudara punya cerita ke? Ada kawan saya ni. Kawan cerita. Okay. He's a good looking guy lah, whereby perempuan semua nak kenal. Faham. Kenal dengan dia semua. So dia ada kenal dengan satu perempuan ni dari Indonesia lah. Okay, I think from Batam I think. Kenal. Then I also kenal kawan ni, both I kenal. So I kenal. So this guy, my friend ni, dia jarang tau kalau dengan perempuan tu, dia memang tak nak. Dia tu macam kalau dia keluar, dia jumpa ke apa, dia akan balik macam tu. So one time ni dia dah break off tau dengan that girl kan. And dia asyik terfikir that girl all the way tau. All the way sampai makan semua tak nak. And then dia ada call lah. Dia ada call saya, dia cakap Has, aku ada rasa macam weird lah benda-benda macam ni. Dia macam share benda, cakap benda. Sebab dia dah tinggalkan nama Syada, perempuan tu. Saya ingat lagi nama dia. Nama dia Syada. Dia dari Batam. So bila dah jadi peristiwa tu, dia tanya saya. Dan saya cakap, saya tak tahulah apa-apa. Kalau kau nak ustaz, aku boleh panggilkan kau lah ustaz ke apa. Then after that pandai-pandai kau lah. So memang panggil lah. So bila panggil, saya ikut dia.
dia bila ustaz tu dah baca ruqyah tau. Ruqyah. Panjang gila. Lama sangat. Dia tu dah macam meracau semua. Meracau lah satu macam. Then after that dia muntah, keluar rambut tau. Rambut perempuan panjang 2-3 helai. Macam tu. So dia memang dah baik lah. Sekarang dah okey dah. Cuba sometimes benda ni akan boleh terjadi lagi anytime So saya cakap dengan dia lah, hati-hati benda ni bila kena perempuan. So actually dia dah termakan. Nasib cepat. Kalau lambat dia memang makan dalam lah benda ni. So benda bawa ni mati ke macam mana? Boleh. Okay. Boleh bawa mati benda ni. So bila dia dah dengan perempuan tu ada few months, dia jumpa dekat wallet dia ada macam paper macam ni. Macam paper toy tau. Macam yang kecil-kecil tu. Apa nama ni? Origami gitu origami gitu. Origami ke origami? Origami. Ori. Ya. Dan kat situ macam ada pin tau. Pin yang cucuk kat dia punya dada sini. Dia macam voodoo gitu dengan dia punya tempat kemaluan dia. Ya. Dia pun macam tu. Tak tahu, tak perasan lah benda tu. After tu benda semua dah jadi. Dan ustaz tu cakap dia masih ada benda something yang belum clear dengan dia. Tapi tak tahu kat mana lah. So tak tahulah ustaz ni kan dah lebih pakar kan benda macam ni. So dia jumpalah benda tu. Habis sampai sekarang dah clear belum kawannya? Kadang-kadang mungkin kat sana masih mencuba lagi macam tu lah, something macam tu. Tak apa. Cerita dia. Cakap dengan kawannya jangan putus asa, terus berusaha. Kita doakan dia. Ada yang yalah kat Quran pun cakap setiap penyakit ada ubatnya kan. Mesti ada punya. Sebab pernah nak cakap ni, cerita ni ada orang minta tolong. Orang minta tolong pula. Ada orang cerita kan, dia minta tolong. Lepas tu dia punya kawan ada around dah 20 tahun lebih kena buat orang. Pergi temple, pergi mana-mana punya agama semua dia pergi walaupun dia Islam. Dia cuba. Semua tak baik-baik. Terus dia jumpa satu orang ni, sekejap je terbaik. Dah 20 tahun merana, jumpa satu orang tu baik. So moral of the story, senantiasa mencubalah. Betul. Mungkin jalan jauh. Yang jalan jauh tu mungkin Tuhan nak sedarkan kita, ingatkan, dekatkan kita pada dia kan. Macam tu. So dari peristiwa kawan saya tu, saya cakap, so kalau orang bagi makan, hati-hati. Nak kena hati-hati lah. Sekarang semua orang pun kena hati-hati. Bukan kita sangka buruk tau, sebab benda gitu dah terjadi kat kawan kan. So tu everyone lah yang tengok ni ke apa, kalau orang bagi makan ke apa, just be careful. Ustaz pun dah kasih nasihat kat Podcast Extra, sebelum makan baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kalau tak baik mungkin pecah ke apa gitu. Betul. Kan? Itulah dia. Okay, cerita pasal kawan kena buat, pasal nenek banyak creepy ni. Lagi ada yang yang ada sikit-sikit macam viral tu. Tu apa cerita? Itu kat kerja. Okay, macam ni. Okay, saya kerja sebagai safe ambassador tau. Orang yang jaga-jaga mask. So sometimes bila saya tengah free time, saya akan kerja part time buat security. Okay. So tempat ni kat Toa Payoh lah. Ni kelakar, saya tak tahu. Saya tengah live tengah tidur. Tempat tu memang semua orang dah cakap lah kat sofa tu, kau jangan baring. Ada abang-abang otai, jangan sini keras, jadi kau jangan baring sini, pergi tempat lain baring. Dah bagi tahu macam tu dah bagi tahu. So kita tak kisah, sometimes our age, like my age macam tak ada apa-apa lah, dia kacau-kacau gitu kan. Memang so first baring dah memang kena empap tau. Tu the first day dah kena empap. Saya buat bodoh lah, maybe ni benda dia datang singgah empap kan. So second day I tidur kat tempat lain. The third day I tidur tempat sama. Itu time lah bila benda tu jadi. So bila benda tu jadi, I video tau. Dah jadi sebab I dah kena empap. Lepas tu ada bangun tak tahu aja. Trip lah sekejap, rasa bingit tau. Macam kita nak rest, I don't even disturb you, tak buat apa-apa dengan kau pun. Faham tak? Dia dah campak botol. Botol dah campak. Sekali I dah terpekik-pekik kan. Saya video tu depan orang sampai tak tahu orang pun dah masuk tau. Jadi asal ramai gila view kan kat dalam. Dalam satu hari tu dah 500 share. Saya rasa asal benda ni jadi banyak. Terus saya private that video lah. Kenapa private? Sebab rimas banyak share. Banyak share. Kalau nyanyi tak ada pula orang share kan. Kalau benda macam ni dah orang share. So bila video tu dah what is it called? Saya dah private video tu.
Semalam barulah saya private balik nak tengok kan, masih ada orang share. Saya nampak tak video tu? Ada nampak? Ada nampak kan? Video tu. So sebab nak tengok juga ada ke tak ada. Tapi nampak awak tengah mengamuk je lah. Dia kat belakang, bila tengah mengamuk tu, dia lagi suka tak benda macam ni. Kita tengah mengamuk, kat belakang ada bunyi. Dah kerusi. Pasal belakang tu ada topekong Cina lah. Okay, macam tu kat sana. Dan bila saya tengah berbual tu, kat sebelah tu macam ada kursi macam gini kan. Kursi tu gerak, satu yang terus terkejut. Sampai dia baca tersasul. Tapi dapat capture? I think I get lah. Dapat. Sebab semua kat dalam tu ada orang ketawa, ada orang cakap fake lah, dia ni nak buat content lah. For me, I don't do content benda macam tu lah. I mean, I rather sing. Kan saya nyanyi kan. Untuk I rather nyanyi ke, buat acting ke. Tapi benda-benda gini, I don't play around lah. Allahu Akbar, kami orang terkejut. Dia normal aja. Macam jahat lah, dia normal aja. Nak tengok orang terkejut. Itu prank ke? Dia maintain je. Okay, so video tu masih pemberani sebenarnya orang dia. So kan? Tak lah, okey lah. Kadang takut juga. Dia kita orang tak boleh takut sangat. La ilaha illallah, melempar-lempar kotak lah pula. Aku campak botol. Very rude. Siapa-siapa nak tengok video tu masih ada lah. Saya nanti kalau Abang Suzari nak tengok, pasal saya private lah, banyak orang share. Jadi rimas. Okay, nanti share kat kita letak kat at the end of this program. Boleh. InsyaAllah boleh. Okay. Ada lagi cerita? Dah habis. Dah terperanjat, dah habis. Tak nak cerita lagi. Lah. Jangan buat gitu. Orang tadi kalau ada heart attack, condemn kat sini. Habis je. Kan? Okay. Tu je. Betul? Betul. Okay, thank you so much kerana sudi cerita. Betul ada CP-CP ke cerita yang tertinggal nak cerita sama ni nak cerita tak dapat? Belum. Betul? Semua dah ada. Nanti kalau ada, insyaAllah datang lagi. Boleh. Okay, tak apa. Okay, terima kasih banyak kerana sudi share story dengan kita hari ini. Dan biasalah, tanda terima kasih pada tim puaka untuk awak. Kita ada something lah untuk dibawa pulang ke rumah. Bawa barang. Kita semua kasih barang. Suka kasih barang kat orang. Rezeki barang. Okay. Sekejap ya. Ini dia. Wow. First, terima kasih. Ini daripada Three Boys Dough. Boys Dough. Terima kasih. Ya. Kan? Lepak-lepak tengok TV ke kat rumah kawan ke. Jadi kalau apa tu, kalau ada batu-batu kan, tu kan, sumbat biskut. Saya dah ajar Syahrin Azam macam mana. Kau lempar barang. Abang Syahrin. Lepas tu kalau orang saya kena, tu cabut. Okay, ni daripada The Sweet Spot. Cornflakes lah gitu Hui. Tempting ni. Kan? Dan ni daripada Irresistible Treats. Cookies juga. Bolehlah makan. Jangan naik. Cookies guys. Yeah. Cookies. Dan Terima gitu, kasih. Ni boleh share lah kat rumah dengan maknya ke, dengan family. Rendang daging N9 Anglo Ninda. Terima kasih Anglo Ninda. Terima kasih Anglo Ninda. Ni dah masak tau, cuma nak panaskan je. Panaskan je. Masak nasi makan. Yes. Lepas tu belilah lontong ketupat instant apa. Boleh. Kan? Maklumlah kan. Okay, ni daripada Blossom Treats. Banyak ni. Kan? Tu tapak apa tu nama dia? Kat situ? Kambing. Tapak kambing. Ini tapak kuda? Tak tahu. Macam-macam tapak. Ada macam ketupat. Blossom Treats. Ada minion semua. Macam-macam kat situ. Ada love lah. Okay. Pandai. Kreatif. Yes. Blossom Treats. Daripada Iris Delicacies. Ni cookies. Banyak orang yang kasih cookies. Bagus. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau tak cukup cookies lagi, kita kasih lagi cookies lagi. Ada lagi. Ini ada baking mami daripada Ashraf Amin punya kakak. Ashraf Amin. Ya. Yeah. Saya yang pelakon ya? Ashraf Amin. Dia pelakon, penyanyi, penyangak punya. Alamak. Sorry Ashraf, gurau. Dia pun pelawak juga kadang-kadang. Nak melawak. Kan? Tak puas lagi kalau belum makan. Ini dia daripada Kai Beats. Rezeki guys. Kai Beats tahu bergedil. Sedap tu. Okey, dan ini lagi daripada seorang kawan buat bisnes juga, Mimi's Kitchenette. Mimi Kitchenette. Tahu apa ni?
How you pronounce this? Mimi's Kitchenette. Mimi's Kitchenette. No, tahu tak apa benda ni? Serunding. Astaghfirullahalazim, seronding. Main tunjuk kamera seronding tu. Ni apa guys? Kuih lubang-lubang. Serius. Dia tak ada. Last try. First seronding. Kuih lubang-lubang. Third. Dia tak ada letak nama bang. Tak pernah nampak pun benda ni? Pernah makan tapi tak tahu nama dia. Okay. Kuih ni. Rose. Rose. Kuih rose. Kan? Is it? Tapi kat Malaysia panggil lain. Apa goyang tak? Rosna. Rose. Kau buat lawak kau Okay, tak apa. Dan ni daripada Wali Fragrance. Oh, thank you. Wali Fragrance. Kan? So it's from who? From Wali Fragrance. Dia punya model dia Hadi Mizah. Wah, Badi. Tapi ya. Juara juga Braganza. Ya. Kan? Yes. Dan satu ni saya buka, saya minta maaf. Nak tunjukkan lah. Memandangkan awak ni selalu asyik kena kacau-kacau kan? Kasih Quran kecil, tak adalah gurau. Ni daripada Ustaz Fadli. Ini spray bidara Rukia. Oh. Pomegranate. Allah. Cool guys. Delima. Delima merah. Pomegranate. Air yang dirukiahkan. Ya. Nak spray sekarang kat dia sendiri pun boleh. Is it? Buka lah kalau ya pun. Buka macam ni Macam ni. Macam tu. Dia ni kau nak sembang kat rumah. Okay bang. Ni dah wangi lah. Kan? Kau nak spray tu bacalah bismillah dulu. Terlupa. Okay, ni kau nak sembang rumah senang. Ini pintu. Kan? Spray baca ayat kursi. Okay. Asal betul geletak ni. Baru kena spray tu betul geletak. Kenapa ni? No, nanti. Okay. Spray ikut tawaf lah kan. Anti-clockwise. Ikut semua. Tapi sebelum spray tu pintu toilet semua tutup. Jadi kita semua dinding lah. Spray satu rumah tu semua. Dan balik ke pintu. Tu kalau rumah ada gangguan. So kalau rumah ada gangguan, pagi, spray malam kat rumah jiran pun boleh Tak payah, rumah sendiri je. Protect rumah sendiri. Lepas tu kalau macam balik malam ke, kalau you nak taruh kat botol kecil ke apa, sebelum balik rumah boleh spray diri sendiri ke. So masuk rumah boleh. Sebab ustaz sendiri buat macam gitu. Dia letak kat dia punya gate kan. Lepas tu dia spray diri sendiri sebelum masuk rumah. Tapi masuk rumah baca-baca apa-apa lah. Tapi kalau satu lagi, ni ada balm. Okay. Dah sapu-sapu, spray-spray. Dah settle. Okay. Yang ni pula kalau nak sapu-sapu boleh taruh kat belakang telinga, kat tengkuk, baca juga ayat kursi ataupun baca Al-Fatihah. Ya. So good. Ya. So kau pergi mana kerja ke apa daripada diganggu gitu kan. Gini sapu. Boleh bawa ke tempat kapak ke apa tu semua. Spray mana yang I'm not going there already. tak pergi Kalau jumpa kaca je spray. Dah okay. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada semua sponsor-sponsor Puaka hari ini. Bagi you all semua kalau nak cuba makanan-makanan, barangan yang ada yang Hazrul dapat, boleh ke link bawah ni, boleh cuba. Dan terima kasih sekali lagi Hazrul kerana sudi datang kongsi cerita dengan kita semua orang. Semoga berjaya dengan you punya singing career. Okay? Terima kasih. Dan untuk awak semua, jangan lupa kalau ada apa-apa saranan, kalau nak jadi tamu, boleh email kami puaka@gmail.com ataupun jangan lupa follow IG kami iaitu Puaka Official dan subscribe YouTube channel Susu TVC. Dan jangan lupa subscribe kat YouTube channel saya juga. Boleh. Apa? Hazrul Haziq. Dan kalau siapa pendengar Radio Ria kan, bolehlah vote lagu saya sebab sekarang tengah dalam top 10 songs. Wow, alhamdulillah. Dalam carta. Vote. Apa? Minta lagu tu semua. Jadi nenek lagi. Dia ada undi punya tu lah. Saturday ke apa macam tu. Boleh. Okay, terima kasih banyak. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Jangan ingat ya, Puaka tak kenal usia. Bye. Orang kerja cari nafkah, kau datang sini jatuhkan ni. Ini apa? Kira tempat kau? Kau jin ke kau apa, aku tak kisah. Jangan kacau bila orang tengah rest. Aku tengah tidur off kipas, jatuhkan kipas. Tahu ni tong sampah tempat kontor. Yang soalnya aku bukan tidur dalam tong sampah. Aku tidur kat sini. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah tengok episod kali ini daripada Hazrul. Masya-Allah. Ceritanya seram juga tu. Dia sampai boleh rekod Betul-betul berani. Okey. So ada part yang mungkin saya nak berikan nasihat sedikit, bukan nak marah ke apa tak. Saya memberi nasihat sedikit. Kalau terjadi seperti itu, maknanya ada barang-barang yang jatuh ataupun diganggu daripada kita punya sekeliling, situasi kita ni ganggu dan lain-lainnya, apakah kita record video ataupun tidak. So best first thing not to record video, sebab mereka suka dengan perhatian. Jadi kalau kita berikan perhatian kepada mereka, mereka akan suka. Jadi jangan berikan perhatian kepada mereka at all. Kalau jatuh barang, jatuh-jatuhlah. Kalau ini terjadi sesuatu, ada bunyi ini, bodoh je. Jangan berikan perhatian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah patut kita marah dalam situasi seperti itu ataupun kita buat apa? Saya memang nak beritahu kepada Hazrul, you memang orang yang berani lah. You masih lagi boleh duduk di situ, boleh rekod. You memang orang yang berani. Okay? So apa yang harus you lakukan ataupun siapa sahaja dalam keadaan seperti ini, situasi seperti ini harus lakukan. Jangan marah. Tapi boleh kita tukar daripada marah tu menjadi sifat tegas. Marah dan tegas adalah sesuatu yang berbeza. Ketika kita marah dalam keadaan seperti itu, maka syaitan ni mereka lebih suka. Bukankah syaitan ni adalah terbuat daripada api dan mereka suka kepada siapa sahaja yang meluap-luap, yang berapi-api. Itu mereka akan lagi suka. Ketika kita marah, kita akan melakukan sesuatu yang boleh sampai keluar daripada syariat Islam ataupun boleh keluar daripada adab-adab yang diajarkan dalam Islam. Contohnya, ketika seseorang marah, maka di antara yang paling mudah sekali adalah daripada lisannya. Lisannya akan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Contohnya kalau dia katakan, dia memaki ini, keluarlah engkau. Kemudian dia maki lagi. Aku tak kacau engkau. Dia maki lagi. Itu termasuk daripada perbuatan yang tidak baik, yang tak diajarkan oleh Nabi SAW daripada segi lisan. Jadi ketika seorang itu marah, maka akan terbawa emosi dan juga akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan lain-lainnya. Tapi kita harus tukar sifat tersebut menjadi sifat yang tegas. Maknanya apa? Kalau nak cakap, boleh. Kita bilang, wahai jin ataupun wahai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ganggu aku, sedangkan aku tidak mengganggu engkau. Contoh seperti itu, tegas, dipersilakan. Tidak ada masalahnya. So, itu yang mungkin saya boleh nasihatkan untuk part yang ketika seseorang itu diganggu ataupun awak diganggu dalam situasi kondisi seperti itu. Okay? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi siapa sahaja yang terkena ataupun sebagai korban daripada gangguan biasa ataupun gangguan sihir, apa yang selalu saya nasihatkan kepada pesakit-pesakit saya, iaitu yang pertama, selalu tambahkan lagi solatnya. Dia bukan hanya solat 5 waktu sahaja, tapi kalau boleh kita tambahkan lagi dengan solat sunat yang lain, iaitu di antaranya solat hajat dan juga solat tahajud. Solat hajat adalah ketika kita solat, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala apa hajat kita, iaitu kita minta kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kemudian yang tahajud, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kesenangan bagi diri kita untuk melalui dalam keadaan gangguan tersebut. Okay? Itu yang pertama. So, tambahkan lagi solatnya. Kemudian yang kedua, saya selalu nasihatkan untuk selalu membaca surah Al-Baqarah. Mungkin ada sebahagian orang yang bilang, Ustaz, saya tengah try untuk khatam Al-Quran. Apakah saya kena teruskan ataupun saya khususkan diri saya untuk membaca surah Al-Baqarah je all the way? Saya akan nasihatkan untuk selalu baca surah Al-Baqarah daripada Alif Lam Mim hingga akhir ayat. Ketika dah habis baca sampai akhir ayat, ulang lagi daripada Alif Lam Mim sampai akhir ayat. Terus menerus hatamkan surah Al-Baqarah sampai gangguannya hilang. Okay? Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk makan kurma ajwa. Yang mana kurma ajwa ni banyak khasiatnya dan juga adalah sesuatu yang tak disukai oleh jin. Kalau tengok dah hadis Nabi SAW, dikatakan siapa sahaja yang memakan 7 biji kurma ajwa pada setiap pagi, maka insya-Allah orang tersebut tidak akan terkena daripada gangguan sihir.
Kemudian yang keempat adalah selalu mandi dengan air garam ataupun air bidara. Mandi. Setelah kita mandi biasa, kita bilas dengan air tersebut. Kita buat seterusnya sampai hilangnya gangguan. Jadi ini di antara 4 poin yang mungkin saya boleh kongsikan bagi anda yang terkena daripada gangguan diri ataupun gangguan sihir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Apapun, jangan takut pada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bye-bye. So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.